warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita manjangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana selama lebih kurang 4 hari kita dah bercuti. Sekarang kita segar kembali dapat berjumpa, meneruskan aktiviti-aktiviti masjid yang dianjurkan. InsyaAllah, samping kita meluangkan masa ni, kita juga mengharapkan agar setiap kita mendapat rahmat dari Allah SWT. Memang Allah SWT sendiri menjadikan kita, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepadanya. Dan itulah matlamat hidup kita di dunia ini, seperti mana Allah menjelaskan. Allah telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, di mana kejadian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan, khususnya manusia tadi, tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Sebab itulah Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di samping kita beribadah, kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itulah matlamat kita untuk kita mempersiapkan diri kita nanti bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah SWT menjadikan kita hidup di dunia ini tentu sekali tidaklah sia-sia. Allah SWT ciptakan kita, sebenarnya Allah juga jadikan panduan hidup di dunia ini. Jadi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada makhluknya, menyediakan kitab suci Al-Quranul Karim atau kitab-kitab suci. Itu yang kita sedia maklum. Bila kita cakap tentang beriman dengan kitab-kitab suci tadi, bahawa sesungguhnya beriman kepada kitab-kitab suci ialah rukun iman yang keempat. Kita telah bincangkan, kita telah bicarakan bahawa sesungguhnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malaikat-malaikat Allah yang telah kita bincangkan. Juga kali ini kita akan bicarakan tentang keimanan kita kepada kitab-kitab suci Al-Quranul Karim dan juga kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi keimanan kepada kitab suci bermaksud mempercayai dengan putus ataupun dengan qat'i bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada para rasul dalam bentuk kitab-kitab suci itu. Jadi melalui malaikat Jibril tadi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para rasul-rasul, mereka-mereka ini datang menyampaikan wahyu yang telah diwajibkan ke atas mereka beriman kepadanya. Jadi kitab suci yang diturunkan adalah untuk menjadi panduan hidup umat manusia. Contohnya kalau kita lihat, setiap Muslim wajib beriman kepada semua kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah iman seorang yang menolak sebahagian dari kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman sebahagian, yang sebahagian dia tidak beriman ataupun dia tak percaya. Tak boleh. Jadi Allah turunkan Al-Quranul Karim itu semua, wajib kita beriman dan kita mempercayai. Jadi semua kitab yang diturunkan adalah hidayah kepada manusia dan membawa ajaran tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kitab itu juga diturunkan kepada rasul-rasul yang terpilih untuk disampaikan kepada umat-umat pada zaman tersebut. Jadi kitab suci yang masih kekal dan tiada penyelewengannya yang dilakukan ialah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sedia maklum kewajipan beriman kepada
Ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, di mana Allah menegaskan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim maknanya apa? Allah yang saja yang Maha mengetahui. Dzalikal kitab, tiada demikianlah Alkitab ini Al-Quran, la raiba fi, tiada keraguan di dalamnya, fihi hudal lil muttaqin, pertunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quranul Karim tu dia apa sampaikan kepada Muhammad SAW adalah sebagai panduan hidup kita, hidayah dan juga pedoman untuk kita di dunia ini. Jadi mereka yang tidak berpegang, tidak berpandukan kepada kitab suci Al-Quranul Karim, mereka ini tidak mendapat hidayah dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari sudut sejarah diturunkan kitab suci tersebut, penurunan kitab suci berlaku dalam dua cara, iaitu dengan cara sekaligus atau beransur-ansur atau bersiri. Kata sebut bersiri tadi. Kitab selain daripada kitab Al-Quranul Karim diturunkan secara sekaligus, manakala Al-Quranul Karim diturunkan seperti berikut. Ini secara peringkat dan juga penurunan Al-Quranul Karim tadi, penurunan pertama, kedua dan juga ketiga. Dia ada dia punya tahap-tahap. Jadi kalau kita baca sejarah tentang penurunan Al-Quran tadi, tempat penurunan Al-Quran adalah di yang pertama ialah di Lauh Mahfuz, dan seterusnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit yang terdekat, iaitu dikatakan Baitul Izzah, dan yang seterusnya dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sinilah kalau kita lihat bagaimana Al-Quran tadi bukan serentak tetapi secara sikit demi sikit. Jadi kalau kita lihat, kalau yang dikatakan Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengikut zaman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeza dengan zaman sewaktu Nabi Isa, iaitu kitab Injil. Jadi kitab Injil ketika telah diturunkan kepada Nabi Isa tidak sama dengan Al-Quran yang diturunkan pada ini. Makanya kalau kita lihat, kitab Injil yang ada sekarang sudah tidak valid lagi. Tidak valid ataupun tidak boleh diguna pakaikan mengikut syariat ataupun mengikut peraturan pada zaman itu. Tapi kalau kita lihat Al-Quranul Karim ini bukan hanya untuk satu kaum, bukan untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia. Itu bezanya. Jadi Al-Quranul Karim tadi diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup, dan Al-Quranul Karim tadi diturunkan dalam bahasa Arab untuk semua bangsa dunia. Kandungannya adalah ajaran tauhid, hukum, syariat, akhlak yang lengkap dan merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Contohnya kalau kitab Taurat tadi diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, bahasanya Ibrani. Itu bahasa Ibrani. Untuk kaum siapa? Bani Israel. Tengok tu, dia certain bangsa, dan kandungannya ajaran tauhid, pengajaran dan bimbingan. Ajaran tauhid juga. Jadi Nabi Musa, Allah SWT turunkan wahyu tadi kepada Nabi Musa juga berbentuk mengesakan Allah. Hanya tunduk dan juga sujud kepada Allah SWT. Tak boleh sujud selain Allah. Tapi kalau kita lihat golongan yang mengaku dirinya sebagai agama daripada mereka yang bawa, mereka menyembah selain Allah SWT. Jadi ini bercanggah dengan apa yang boleh dibawa oleh Nabi Musa. Seterusnya kalau kita lihat kitab Zabur pula diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam, dan ia juga dalam bahasa Syriani. Tengok tu, Syriani. Itu bahasa apa tu?
kaumnya adalah untuk kaum Bani Israel. Apa dalam kandungan juga dikhabarkan dalam sejarah ia menetapkan tentang ajaran tauhid juga, kata-kata hikmah dan nasihat. Ini yang terdapat dalam kitab Zabur. Manakala kitab Injil pula diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, juga dalam bahasa Ibrani, dan untuk kaum Bani Israel. Ketika waktu zaman itu, dan kandungan juga termasuk ajaran tauhid dan akhlak. Jadi kalau kita lihat, apa yang boleh kita ambil di sini, bahawa Al-Quranul Karim bukan untuk sebuah atau suatu kaum saja, tetapi Al-Quranul Karim itu untuk seluruh umat manusia. Dan inilah kebaikan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, di mana hikmah Al-Quranul Karim diturunkan secara beransur-ansur, kalau kita lihat, supaya dapat diterima dengan mudah mengikut peristiwa yang berlaku. Jadi sebenarnya bila kita baca Al-Quran tu, dia bukan saja kita baca Al-Quran, kita memahami bacaan tadi, bacaan dengan betul, dengan bertajwid, tetapi dalam masa yang sama dia ada sejarah-sejarah penurunan Al-Quran yang disebut sebagai babun nuzul, ataupun disebut sebagai apa, Al-Quran tu ada dia punya sejarah tentang penurunan Al-Quran tadi. Jadi di sinilah kalau kita lihat tentang hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Jadi yang kalau kita lihat, ia menunjukkan bahawa kitab Al-Quran adalah kitab yang apa? Berdasarkan realiti kehidupan manusia dan layak dijadikan panduan hidup. Walaupun zaman ni dah moden, tetapi dah tua juga ni. Moden tapi dah tua. Dia kata moden, pada dasarnya sebenarnya dah tua dah. Kalau zaman Nabi Adam itu memang muda, baru diciptakan. Tapi kalau sekarang ni makin lama makin tua. Berlakulah global warming, kerana manusia terlalu banyak memperlakukan kerusakan ataupun menyebabkan berlakunya kemusnahan. Contohnya pokok-pokok ditebang, bukit diratakan, apalagi penggunaan minyak yang berlebihan. Sekarang kalau kita lihat di lautan Antartik, air pun dah mula cair, laut makin meninggi, paras air, tengok pulau-pulau pun dah ditenggelam. Berlakulah musibah-musibah yang berlaku ini disebabkan kerana tangan manusia itu sendiri, perbuatan tangan manusia itu sendiri. Jadi apabila mereka tidak mengikut ajaran Al-Quran tadi, maka berlakulah masalah-masalah yang kita sebut sebagai bencana alam. Tapi bukan bencana alam. Bencana apa? Bencana yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Okey? Dan dalam masa bencana alam juga ada kuasa yang lebih besar ini, kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, kita sebagai orang beriman, orang yang percaya ketauhidan kita, beriman dengan kitab suci Al-Quran, Allah menghendaki sesuatu dengan mengatakan kun fayakun, fa subhanalladzi biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita lihat, sesungguhnya penurunan Al-Quran beransur-ansur memudahkan Nabi Muhammad SAW membaca dan menyampaikan kepada umat baginda. Rasulullah tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tetapi cara Rasulullah mengingat, menghafal begitu teguh. Beliau disampaikan, para sahabat akan menghafal dan mencatat. Kalau sekiranya lah Rasulullah tahu menulis, tahu membaca, mereka akan menuduh Rasulullah yang mengarang ataupun mengadakan Al-Quranul Karim. Itulah hikmah di sebalik mengapa Rasulullah disebut Nabiyil Ummiyi, tidak tahu membaca dan tidak menulis. Ada hikmah tersebut. Dan seterusnya kalau kita lihat, membuat perubahan menyeluruh terhadap amalan jahiliyah sehingga ke akar umbi. Jadi fahaman-fahaman, ideologi jahiliyah sebelum datangnya Islam, maka itu dapat dibasmi, dapat diubah. Cuba bayangkan sebelum datangnya Islam,
sebelum datangnya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu zaman jahiliyah, zaman yang disebut sebagai zaman kebodohan. Tapi waktu itu walaupun disebut jahiliyah, orangnya pandai-pandai. Orang-orang ni dapat menguasai sastra dan juga syair-syair yang hebat-hebat. Tapi bila Al-Quran datang, Al-Quran dapat menguasai bahasa mereka. Malahan bila jin dengar Al-Quran dibaca oleh Nabi, jin pun terpegun. Ini bukan sembarangan ni. Maka mereka menjelma menjadi manusia. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad, apakah yang kau baca? Inilah wahyu atau Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah. Akhirnya mereka beriman kepada Allah SWT. Sebab itu ada jin, jin Islam. Kalau kita buka surah jin lah, kita kena baca di situ. Dan seterusnya memudahkan para sahabat dan juga para qurra menghafaz. Qurra ni qari lah. Qurra tu plural ataupun jamak kepada qari tadi. Memudahkan mereka menghafal. Dan inilah kalau kita lihat hikmah di sebalik penurunan secara beransur-ansur. Seterusnya kalau kita lihat kandungan Al-Quran tu salah satunya akidah. Lagi apa? Ibadah, akhlak, sistem muamalah. Muamalah ni macam perhubungan kita dengan manusia lah. Muamalah sesama manusia, sesama Islam yang bukan Islam, jual beli dan sebagainya, munakahat, bab-bab yang menyentuh tentang perkahwinan, sistem kekeluargaan lah, cerai berai, khulu, talak, Yang seterusnya siasah. Siasah ni politik pun ada juga dalam Al-Quran. Juga ada hukum-hukum jenayah. Curi potong tangan. Orang tak terima, tapi bila kita lihat hukuman Allah itu adalah hukuman yang terbaik dan juga adil. Allah menjadi satu hukuman tu tidak memberatkan, tidak menyusahkan, tetapi untuk kebaikan. Sebab itu kalau Tuan-Tuan Haji pergi ke Mekah, contohnya lah, orang tak nak tutup kedai, buka terus sembahyang. Pasal orang tahu orang mencuri akan dikenakan hukuman semacam itu. Contohnya, kuranglah berlaku masalah-masalah sosial. Berzina dikenakan hukuman sebat sebanyak 100 kali bagi yang belum berumah tangga. Jadi orang takut nak berzina. Orang yang dalam rumah tangga berzina, hukumnya rejam sampai out juga. Jadi bila hukuman ini dikenakan atas kehendak Allah SWT, atas ajaran Islam atau Al-Quran itu sendiri dan hadis, ini bermakna bukan nak memberatkan, tetapi sebagai mengatakan dosa-dosa ini akan boleh membawa kepada masalah sosial yang akan berlaku kepada negara atau masyarakat itu. Jadi kalau dah kahwin tu buat hal dah kahwin. Kalau nak kahwin, boleh kahwin tapi secara sah dan secara betul. Bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti berzina tadi. Akibatnya berlakulah masalah-masalah sosial. Seterusnya kalau kita lihat sejarah. Jadi sejarah mengajar kita tentang, kita belajar daripada kesan sejarah tadi. Kita belajar tentang Qarun, seorang yang punya harta, diterangkan dalam Al-Quran. Fir'aun, Haman, banyak lagi lah sejarah-sejarah tadi. Dan juga sejarah di zaman Rasulullah SAW, dalam suratul Fil contohnya, kita dapat pelajari bagaimana tentera bergajah tadi ingin merobohkan Kaabah, tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka gajah-gajah itu telah hujani oleh burung yang bernama wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran ababil, burung yang bernama ababil tadi, yang berasal yang dibawanya batu tadi daripada neraka dan dicampakkan. Jadi sekarang orang gunakan cara ni, dia guna jet atau terbang, disalurkan dengan diguna pakai. Jadi dari sinilah kalau kita lihat
Al-Quran tadi bila memberikan contoh sejarah, ia diguna pakai oleh umat-umat yang mendatang. Jadi bila kita lambat, kita kena serang dengan tornado, torpedo dan juga berabur. Itu sedikit tentang bagaimana Al-Quran tadi menceritakan tentang ilmu sains juga ada. Ilmu sains, bagaimana manusia itu dijadikan daripada setitis air mani, terus menjadi segumpal darah, segumpal daging, bentuk manusia dan akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Ini dia peringkat mereka. Itu juga ada sains. Jadi siapa mengatakan Islam ni tidak mengajarkan tentang sains, tentang politik? Ada semua. Cuma kita hendaklah buka kerana Al-Quranul Karim tadi mempunyai hazanah ataupun mutiara-mutiara yang banyak terdapat dalamnya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambilnya lah. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan adalah, kalau kita lihat, mengandungi berbagai jenis ilmu termasuk sains, betul? Geografi, sejarah, fizik, kimia dan sebagainya. Dan juga ia memberi hidayah dan petunjuk kepada manusia. Dia bukan sahaja menceritakan tentang ilmu yang ada, tetapi akhirnya manusia tadi kembali kepada Allah SWT. Kerana sesuatu yang dijadikan tadi adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua hukum yang dijelaskan adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan, kepentingan manusia tadi, bukan nak menyusahkan. Tapi kalau kita cakap susah, susahlah dia. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran. Tapi yang nak saya kongsi di sini ialah terdapat 7 jenis bacaan yang masyhur. Tidak jemu apabila dibaca dan diulang. Lain kalau kita nyanyi jemu, tapi baca Al-Quran ni makin kita baca makin tenang. Makin kita baca makin khusyuk, makin kita hafal makin hati kita makin bersinar dan juga mendapat kekuatan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.